pentadbiran negeri-negeri Selat. Kita lihat bangunan yang ada dalam gambar ni. Bangunan ni adalah bangunan Mahkamah Agung Pulau Pinang, diambil pada lebih kurang pada tahun 1910-an. Sinopsis. Kedudukan strategik Pulau Pinang, Singapura dan Melaka mendorong British berusaha menguasai pertempatan ini bagi memenuhi kepentingan British di alam Melayu. British menggunakan strategi tipu helah, manipulasi politik dan mengadakan pakatan dengan kuasa barat lain untuk menguasai pertempatan tersebut. Pakatan British dan Belanda menyebabkan alam Melayu dibagikan kepada dua lingkungan pengaruh barat. Pulau Pinang, Singapura dan Melaka kemudiannya digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Pentadbiran barat yang diperkenalkan di negeri-negeri Selat menandakan perluasan kuasa British di negara kita. Kita tengok contoh di sini, bendera negeri-negeri Selat. Apakah yang akan anda pelajari? 1. Menjelaskan perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. 2. Menghubungkaitkan Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. 3. Membincangkan pembentukan negeri-negeri Selat. 4. Memperincikan corak pentadbiran negeri-negeri Selat. Apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang anda dapati? 1. Menjelaskan kepentingan sifat berwaspada dalam membuat keputusan. 2. Menghuraikan kepentingan pentadbiran yang sistematik dalam memajukan negara. 3. Menilai kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. 4. Membahaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa campur tangan dan penjajahan barat. Di sini ada dua gambar. Di sebelah kiri adalah bangunan Penjawat Awam Melaka, diambil pada tahun 1920-an, dan di sebelah kanan ialah Mahkamah Agung dan bangunan Bandaran Singapura, diambil pada tahun 1930-an. Kemahiran pemikiran sejarah yang anda dapati: 1. Memahami kronologi pembentukan negeri-negeri Selat. 2. Meneroka bukti pengukuhan kuasa British melalui pembentukan negeri-negeri Selat. 3. Membuat imajinasi kemakmuran negeri-negeri Selat. 4. Membuat interpretasi terhadap perubahan pentadbiran negeri-negeri Selat. 5. Membuat rasionalisasi mempertahankan kedudukan strategi negeri-negeri Selat. 2.1. Perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Pengenalan. Pada abad ke-18, British menggalakkan ekspedisi ke timur untuk meningkatkan kekayaan negara melalui perdagangan. Persaingan dengan kuasa barat lain seperti Belanda dan Perancis menyebabkan British berusaha mendapatkan pertempatan baharu untuk menjamin kepentingan British di timur. British menggunakan pelbagai strategi untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Pertempatan strategik ini penting bagi memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Pulau Pinang. Pulau Pinang merupakan wilayah Kesultanan Kedah dan menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang dari Lingga yang berdagang dengan Kedah. Pulau Pinang juga menjadi pelabuhan dagang bagi daerah serantau terutama dengan Aceh di Sumatera. Batu Uban merupakan pelabuhan paling awal dibuka di Pulau Pinang dan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab. Pertempatan Batu Uban dibuka oleh orang Melayu dari Sumatera pada tahun 1759. Sultan Kedah menganugerahkan kawasan tersebut sebagai membalas jasa orang Sumatera membantu Kesultanan Kedah menentang Siam. Di sini kita lihat Di sini Batu Uban. Okey. Ini Pulau Jerejak, Pantai Aceh dan juga Mukahid. Singapura. Singapura ialah wilayah Kesultanan Johor Riau yang meliputi Pahang, Johor dan gugusan Kepulauan Riau Lingga sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Johor, Singapura dan Kepulauan Riau ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman yang tinggal di Singapura. Sewaktu pentadbiran Temenggung Abdul Rahman, ladang-ladang gambir diusahakan oleh orang Melayu dan Cina di Singapura. Pemerintahan Kesultanan Johor Riau ialah Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga dan mengadakan hubungan baik dengan Belanda.
Okey, kita lihat peta di sebelah kanan ni Okey, ini Singapura. Okey. Ini Johor Lama. Selat Singapura. Dan kita lihat wilayah pentadbiran Temenggung yang berwarna ni Kita tengok di sini di sini kawasan. Okey, kita sambung. Ini Singapura yang kecil di sini. Inilah peta dia. Pulau Pinang, okey, Melaka di sini. Okey, kita lihat pula Melaka. Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan ala Melayu yang unggul pada abad ke-15. Pada tahun 1511, Kesultanan Melayu Melaka ditawan oleh Portugis. Pada tahun 1641 hingga 1824, Melaka menjadi tanah jajahan Belanda setelah Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau. Belanda menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan hasil biji timah dari negeri-negeri Melayu. Belanda mementingkan Betawi di Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu. Okey, ini gambaran kota Melaka semasa zaman penjajahan Belanda. Perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Pada awal abad ke-18, British melalui Syarikat Hindia Timur Inggeris, iaitu SHTI, yang bertapak di India, berusaha mendapatkan pertempatan baharu di alam Melayu berikutan perkembangan pesat perdagangan dengan China. Pulau Pinang yang terletak di utara Selat Melaka mempunyai keistimewaan untuk memenuhi keperluan British di alam Melayu. Kedudukan strategik Pulau Pinang memenuhi keperluan British. Kedudukan Pulau Pinang di pertengahan laluan perdagangan di antara timur dan barat dapat memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Pulau Pinang sesuai dijadikan sebagai pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan pengkalan tentera. Pusat pengumpulan barang. British memerlukan barangan dari China, terutama teh yang mendapat pasaran baik di Eropah. China tidak memerlukan barangan British. Sebaliknya mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus sebagai pertukaran. British memerlukan pusat untuk mengumpulkan barangan tersebut yang boleh diperoleh di alam Melayu untuk ditukarkan dengan teh dari China. Pelabuhan persinggahan. British memerlukan pelabuhan persinggahan di laluan perdagangan di antara India dan China, tempat membaiki kapal, mendapatkan bekalan makanan dan minuman serta berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Memudahkan penjelajahan ke rantau Asia Pasifik. Pengkalan tentera. Pengkalan tentera laut British yang terletak di pantai barat India, iaitu di Bombay, suka mengawal pertempatan British di pantai timur India, iaitu di Madras. British memerlukan pengkalan tentera yang lebih strategik untuk mempertahankan pertempatan di India daripada ancaman tentera Perancis dan menghadapi saingan Belanda di alam Melayu. Okey, kita boleh lihat sebahagian peta di sini. Ini India, Bombay, pengkalan tentera British, Madras. Petunjuk yang merah itu laluan membawa barangan British seperti kain, bulu dan kapas. Yang biru ini laluan membawa barangan China seperti teh, sutra dan tembikar. Dan yang hijau ini laluan membawa hasil kepulauan Melayu seperti rempah ratus. Dan yang bulat warna hijau ni kawasan yang menghasilkan rempah ratus. Ini sebahagian peta yang sebahagian lagi ada di muka surat lain. Okey, di sini kita lihat sambungan peta yang tadi. Yang biru ini adalah laluan membawa barangan Cina, merah ini laluan membawa barangan British, hijau adalah laluan membawa hasil rempah dan lingkaran hijau ini adalah tempat penghasilan rempah ratus. Kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Pada abad ke-18, Kesultanan Kedah tergugat kerana wujud persengketaan dalam negeri dan ancaman kuasa asing. Sultan Kedah berusaha mendapatkan bantuan ketenteraan daripada British untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Namun begitu, pihak British mengambil kesempatan daripada masalah yang dihadapi oleh Kesultanan Kedah dengan melakukan tipu helah bagi menduduki Pulau Pinang. Perebutan tahta Kesultanan Kedah. Krisis perebutan tahta berlaku apabila Sultan Muhammad Jiwa memerintah dari tahun 1710 hingga 1778 melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Kerabat Raja Kedah yang tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut
telah berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa berusaha memohon bantuan ketenteraan daripada SHTI untuk mempertahankan kedaulatan negeri daripada serangan Bugis. SHTI menghantar Edward Monckton berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. Rundingan gagal apabila SHTI tidak memberikan jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Ancaman Siam. Semasa pemerintahan Sultan Abdullah memerintah dari tahun 1778 hingga 1798, Siam menuntut kembali penghantaran bunga emas daripada kerajaan Kedah yang terhenti semasa Perang Siam Burma. Sultan Kedah berasa tergugat lalu memohon bantuan SHTI. Baginda menawarkan Pulau Pinang sebagai pengkalan kepada SHTI dengan syarat mendapatkan bantuan ketenteraan dan melindungi Kedah daripada ancaman Siam. Baginda meminta Francis Light, iaitu pedagang persendirian, untuk menyampaikan syarat tersebut kepada Governor Jeneral British di India. Tipu helah Francis Light menduduki Pulau Pinang. Francis Light yang menyedari kedudukan strategik Pulau Pinang berjanji bahawa SHTI akan memenuhi syarat yang dipohon oleh Baginda Sultan Kedah. Sultan Abdullah yang berpegang pada janji tersebut menawarkan Francis Light membuka pertempatan di Pulau Pinang pada tahun 1786. Tawaran ini dibuat sementara menunggu jawapan daripada SHTI berhubung dengan syarat yang ditawarkan oleh Baginda. Francis Light menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Pertempatan mereka pula dinamakan Georgetown bersempena dengan nama Raja England pada masa itu. Pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang melalui perjanjian. Pada tahun 1786, Siam menakluk Patani dan mengancam Kesultanan Kedah. Sultan Abdullah meminta bantuan ketenteraan SHTI seperti yang dijanjikan oleh Francis Light. SHTI enggan memberikan bantuan kerana tiada perjanjian ditandatangani dengan Sultan Kedah. Ini contoh ilustrasi gambar ni menunjukkan tentera Siam mengancam keselamatan Kedah. Setelah menyedari tertipu dengan muslihat Francis Light, Sultan Abdullah menghimpunkan angkatan perang di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang. Angkatan perang Kesultanan Kedah dapat ditewaskan oleh Francis Light dengan bantuan tentera SHTI. Sultan Abdullah dipaksa menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1791. Perjanjian ini secara rasmi mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Okey, ini contoh ilustrasi perjanjian persahabatan dan keamanan British Kedah pada 1 Mei 1791 di Alor-Star Kedah. Ini gambar saja gambar ilustrasi. Pada tahun 1800, George Leach, Gubernur Pulau Pinang, mendesak Sultan Kedah, Sultan Diauddin, memerintah dari tahun 1798 hingga 1804, menandatangani perjanjian dengan British. Perjanjian ini membolehkan British menduduki seberang perai. Pendudukan ini penting sebagai benteng pertahanan dan kawasan pertanian bagi membekalkan sumber makanan kepada penduduk di Pulau Pinang. Okey, ini contoh di sini Pulau Pinang dan yang di sini seberang perai. Pendudukan Francis Light di Pulau Pinang menandakan bermulanya kemasukan kuasa British ke negeri Melayu. Sejak itu, Pulau Pinang terpisah daripada Kesultanan Kedah dan mencipta identiti sebagai tanah jajahan British. Kesungguhan Kesultanan Kedah mempertahankan hak yang diambil tanpa restu wajar dihargai. Peristiwa ini memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan mengamalkan sifat berwaspada dalam membuat sebarang keputusan.